inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikin. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika as-salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma anta rabbi la استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي عليك
Inspirasi Inforia Islam. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Ramadan hampir menjelma, masih tercari-cari kurma yang terbaik? Jom dapatkan kurma Ajwah Aliyah, dipetik segar dari Madinah, hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011 62 31 7492. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan Radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebenarnya cinta yang abadi, cinta yang tiada bertinta. Sebenarnya cinta yang teragung, cinta yang tiada suara. Dalam rindumu tiada lagi penantian. Sesungguhnya bila tingkat rasa hatimu menjadi kosong. Sesungguhnya bila matamu hanya melihat cahaya yang terang.
Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah Mona. Kita nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang dah pun kekal berada di setiap frekuensi Radio IKIM. Dan tak lupa juga di platform media kita pun dah mula masuk viewer kita dan juga like, komen. Jangan lupa tekan share untuk memberikan manfaat lagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Menerusi rancangan kita yang kita bawakan di setiap hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Rancangan Usrah Nurani. Ya, betul. Dan seperti Syafiq kata, kita di media sosial kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda ada perkongsian, insyaAllah boleh kongsikan bersama kami di talian konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Nama pun Usrah kan Mona, kita betul. Berkeluarga, kita berukhuwah di sini. Dan untuk apa? Untuk dengar lagi apa yang baik-baik, apa yang kita boleh jadikan sebagai panduan kehidupan kita. Dan untuk itu juga Mona, jom kita terus nak bersama dengan Usrah Nurani. Kalau kita berdua tak jadi Usrah, dia jadi lain nanti. Jadi destinasi. Ya, betul. Sebab Usrah ada nakibnya, ada rakan-rakan Usrahnya. Tapi kita nak bawa masuk dahulu nakib kita yang pada kali ini nak dengar kembali suara beliau. Allahu Akbar, lama juga tak bertemu ni. Betul. Menggantikan seketika nakib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali yang ketika ini ada perkara yang perlu diselesaikan. Tapi kita ada nakib kita yang sedang berada di talian kita. Silakan Mona. Ya, Alhamdulillah. Untuk waktu ini kita akan bersama nakib kita untuk petang ini, Al-Fadhil Ustaz Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Allah. Bil khair. Ustaz jangan tanya soalan lain Ustaz, risau nak jawab ni. Cik kan. Saja nak tanya macam mana, tanya kat Syafiq kan. Itulah. Package. Terima kasih Ustaz sudi lagi bersama kita Ustaz di hari ini. Dan rasa terharu kita dengan kehadiran Ustaz untuk sama-sama memimpin Usrah Nurani kita pada petang ni kan Mona. Ya, dan termasuk tu juga sahabat-sahabat sekalian yang dah pun tonton, di mana lokasi anda boleh juga titipkan di ruangan komen supaya kita dapat sama-sama lagi sebar luaskan dengan nota-nota yang bakal dicatatkan nanti dekat ruangan komen tu supaya mudah untuk kita ingat, kita hafal, kita tengok dan kita boleh sama-sama hayati semula menerusi Usrah Nurani kita insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, untuk kita meneruskan Usrah Nurani pada petang ini, kita Ustaz untuk mukadimahnya dan insyaAllah selepas ini kita akan bertaaruf dengan ahli Usrah. Silakan Ustaz. Ya. Silakan Ustaz, mukadimah sikit Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala Rasulullah Syafiq dan juga Datuk Mona serta semua keluarga besar kita pada Usrah Nurani. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ya, walaupun petang ni kita tak diserikan dengan Al-Fadhil Ustaz Zuramli kan, kita tak dapat dengar suara beliau yang kita tunggu saban minggu, tapi yang paling penting sekali adalah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, panjangkan usia kita dapat lagi jumpa satu lagi petang Jumaat yang mana doa-doa kita mudah-mudahan makbul, mustajab. Sepanjang siaran kita ni teruskan lontarkan doa-doa kita yang tak putus pada Allah SWT. Lagi-lagi hari ni dah 15 Syaban. Malam tadi orang pakai berdoa macam-macam. Jangan berhenti berdoa. Petang ni juga, petang Jumaat ni teruskan kita punya lontaran doa. Lagi-lagi kita berada pula dalam majlis yang mudah-mudahan dipanggil sebagai majlis zikir mengingati Allah SWT. Jadi terus pula doa-doa kita insya-Allah terus mustajab. Mudah-mudahan usrah kita ni, Usrah Nurani kita ni adalah usrah yang benar-benar menjentik hati nurani kita, membentuk peribadi kita.
InsyaAllah. Amin. InsyaAllah itu dia Mona. Kalau Ustaz sendiri sebutkan dengan apa sahaja persediaan kita dalam bulan Syaban ni, itulah juga persediaan kita untuk menuju ke hari-hari yang akan datang insyaAllah. Semoga juga kita buat persediaan hati, jiwa, minda kita ni menerusi Usrah Nurani pada kali ini untuk bawakan rakan-rakan Usrah kita Ustaz yang dah bersedia di talian, sebab sahabat-sahabat kita yang tengah tonton sekarang ni di Facebook dan juga di YouTube memang tak sabar ni Ustaz. Sebab apa? Nak dapatkan lagi apa mutiara ilmu dari rakan Usrah kita dan juga nafib kita. Kan Mona, boleh Ustaz kita mohon izin untuk kita bawa masuk tetamu rakan Usrah kita. Tu dia Ustaz. Masya Allah, semuanya hebat-hebat ni. Okey, kita nak sama-sama untuk sesi ta'aruf Ustaz bersama rakan Usrah kita. Dah lama juga nak dengarkan kisah-kisah mereka. Silakan Ustaz Said. Kita mulakan dululah insyaAllah dengan yang segak bergaya sebelah saya ni. Allah, dengan apa yang dengar kat radio tak nampak ni. Yang dekat Facebook, dekat siaran kita ni, yang nampak secara visual ni insyaAllah boleh nampak segak dengan coach ni, Masya Allah kan. Orang kata hero Hindustan. Ada orang kata tapi ada orang kata pagi tadi macam dah dengar suara dia. Jadi kita persilakan dulu panel kita ataupun ahli usrah kita yang pertama. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaah mubarakah kepada semua, khususnya kepada guru saya, mentor saya, senior saya Al-Fadil Al-Habib Al-Ustaz Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri Hafizullah, kepada DJ Mona, DJ Syafiq, dan juga kepada tetamu khas kita Kak Diana yang juga sama-sama dengan kita. Saya Bashir Muhammad Al-Azhari. Tak adalah bergaya sangat berbanding Ustaz Abdul Qadir, tak ada apa sangat. Belajar di Al-Azhar dulu di Mesir, alhamdulillah. Junior kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir, dan juga pernah menuntut sekejap di Hadramaut di Yaman, dan juga di Kerala di India, dan sekarang ni alhamdulillah bertugas sebagai pengurus di Yayasan Ar-Riayah di bawah naungan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dan juga turut terlibat dalam mengajar di masjid-masjid di surau, juga di Radio Ikim. Pagi tadi pun bersiaran Radio Ikim, baju pun tak tukar lagi daripada pagi tadi. Jadi serba sedikitlah berkenaan dengan saya insya-Allah. Barakallahu fikum. Sebenarnya kalau orang tanya Al-Azhari itu maksudnya apa tu, sebab ada mungkin sebahagian pendengar kita biasa dengar dah Ustaz Bashir Al-Azhari, tapi Ustaz saya Al-Jufri, jadi dia ada apa-apa ke? Macam mana nak terangkan? Ya, itu memang satu tradisi warisan daripada boleh kata budaya yang diamalkan daripada zaman dulu lagi lah, khususnya di kalangan para ilmuwan ulama-ulama dulu. Mereka akan sandarkan nama mereka sama ada kepada nama kabilah mereka, nama kampung halaman mereka, nama negara mereka, dan juga tidak terkecuali juga menyandarkan kepada nama tempat yang paling banyak mereka menimba ilmu. Jadi Al-Azhari itu adalah nisbah kepada Universiti Al-Azhar insya-Allah. Barakallahu fiik. Jadi mudah-mudahan barakah daripada tempat pengajian masyayikh di Al-Azhar, dan bukan sahaja tempat pengajiannya tetapi juga cara fikirnya ataupun dipanggil manhajnya dan sistemnya terus juga dipegang insya-Allah. Okay, kita terus pergi kepada akan panel kita yang kedua yang dengar kat radio. Sebenarnya dah dapat teaser dah dengar Sabashir dah sebut tadi siapa kita punya ahli usrah kita seorang lagi kan, yang sebenarnya Masya Allah kita sebenarnya beberapa kali dah sebenarnya mungkin kan dengan Usrah Nurani. Jadi insya-Allah pada petang ni kita nak terus lagi sekali ta'aruf dan juga apalah yang terkini kan, tak payah sensasi, terkini aja kan. Jadi apa yang terkini daripada ahli usrah kita yang seterusnya, silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya Diana Amir, yang utamanya isteri lah
kepada Muhammad Abdullah dan juga ibu kepada 3 orang anak. Alhamdulillah. Dan saya sebenarnya macam saya cakap dekat Salimah lah, Ustaz saya segan sangat nak join kan, sebab Masya Allah dah cukup dah 2 orang Ustaz kan. Tapi yelah, kita yang biasa-biasa ni harapnya dapatlah sedikit tempias yang luar biasa insyaAllah. Semoga kalau tak jumpa saya lah dekat syurga, nanti tariklah saya sebab pernah bersama di Usrah Nurani insyaAllah. Okay, Alhamdulillah, amin. Dan saya nak ucapkan salam nisfu Sya'ban yang hampir selesai pada hari ini. Terus berdoa dan terus doakan saya juga kalau boleh, dan keluarga saya insyaAllah. Diana, yang terkininya hari tu dia ada pergi umrah bila? 2 bulan pas? Bulan 12. Bulan Disember. Tapi insyaAllah minggu depan kalau tak ada arah saya pergi lagi. InsyaAllah. Ya, yang nak dengar tu insyaAllah. InsyaAllah bulan Ramadan. Siapa pergi juga Sampai Ramadan di sana lah. InsyaAllah kalau sempat. InsyaAllah kalau dipanjangkan usia insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Namanya dapat Ramadan di Tanah Suci. Ya. Sebab ada hadis kan, siapa yang menunaikan umrah pada bulan Ramadan macam haji dengan Nabi SAW. Jadi satu keuntungan yang besar. Dan doakan juga, dan doakan kita semua. Doakan saya, doakan Syafiq, Kerabona, Sabashir untuk dapat juga jadi tetamu Allah pada bulan Ramadan ini dan juga pada waktu-waktu yang lain. Okay, jadi macam mana Syafiq? Kita petang ni kita bukan sembang kosong kan? Kita ada tajuk kita ada perbincangan kita insyaAllah. Kita nak bincang apa ni Syafiq? Betul. InsyaAllah Ustaz, kita ada tajuk yang bakal kita kupas satu persatu, perhalusinya, dapatkan lagi laluan-laluan ilmu dari Ustaz Bashir dan juga perkongsian inspirasi dari Kak Diana kita insyaAllah. Tapi sebelum tu, rakan-rakan pendengar, anda boleh sama-sama terus like, komen dan juga share perkongsian kita untuk hari ini. Semoga dapat lagi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga insyaAllah. Kan Mona? Kalau kita tengok tadi Mona, malam tadi ada sahabat-sahabat kita yang sentiasa share ke grup-grup WhatsApp kita ni, ke platform media kita ni, minta doa yang baik-baik, minta ampun, maaf segala-galanya lah kan. Tapi dalam bulan Sya'ban ni bila kita lihat apa sahaja yang dilakukan tu penuh bersinar dengan ibadahnya. Dah mula dah ni nak, orang kata nak warm up kan. Tapi Ustaz, kalau di waktu Sya'ban ni lah orang kata, orang utara cakap masuk terus gear 5 dia babak kan, untuk buat persediaan kepada Ramadan dan juga bulan-bulan yang seterusnya. Jadi itulah kita nak siap-siap sedia dalam bulan Sya'ban ni Mona, dengan tajuk yang kita siap sedia juga di petang ni untuk kita bincangkan. Ya, betul. Terima kasih Syafiq. Untuk petang ini insyaAllah kita akan bincangkan tentang sinar Sya'ban. Alhamdulillah masih di bulan Sya'ban, mesti ada sinarnya. Betul. Betul. Baik Ustaz, jom kita bincangkan Ustaz, sinar Sya'ban. Apa perkara yang kita boleh laksanakan lagi, perkukuhkan lagi, perhebatkan lagi? Kalau yang lepas Sya'ban, Ramadan kita rasa biasa-biasa, mungkin kali ni Ustaz kita nak buat luar biasa lagi ke macam mana ni Ustaz? Silakan Ustaz untuk terus bawakan topik ini Ustaz, silakan. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi wasallam. Tadi sebenarnya Syafiq dah intro kan sebenarnya untuk kita dengan intro yang cukup padat kan, cukup lengkap sebenarnya. Iaitu kita dah berada dalam bulan Sya'ban. Daripada malam tadi tu banyak orang yang melontarkan doa dan minta doa daripada semua. Kemudiannya kita nak jumpa dengan bulan Ramadan yang dah tak lama, setengah bulan je, betul-betul lagi setengah bulan kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban insya-Allah. Jadi betul, memang kita rasa sekarang ni dalam keadaan rasa teruja dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala maha penyayang kepada hamba-hambanya, maha pengasih kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala tak datangkan bulan Ramadan itu secara mengejut aja. Kan? Tiba-tiba je pun Ramadan. Kan? Banyak sebelum-sebelum tu tak ada apa, tak ada warm up, tak ada apa, tiba-tiba buat sungguh-sungguh. Kau kerja betul-betul dan sebagainya. Orang kalau nak masuk ke padang bola, nak main bola, dia akan warm up dulu kat luar. Dia tak terus masuk dulu ke padang. Kan? Itu baru main bola yang tak ada apa-apa pun. Kan? Tetapi jadikan pula nak jumpa dengan bulan yang menjadi penghulu segala bulan. Bulan Ramadan. Bulan yang memang ialah segala-galanya untuk kita kan. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang alamun nas, kalaulah manusia semuanya tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, nescaya mereka akan harapkan seluruh ataupun sepanjang tahun itu Ramadan kan. Jadi maknanya tak mungkinlah Ramadan itu datang dalam keadaan mengejut macam itu aja. Dia mestilah ada mukadimahnya. Jadi dia bermula mukadimahnya daripada bulan Rejab lagi kan. Bulan Rejab lagi kita dah
berdoa banyak-banyak, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ada doa banyak-banyak, ya Allah sampaikanlah kami ke Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan. Bulan Sya'ban datang dengan penuh kebaikan pula, dengan penuh kemuliaan. Bulan yang dipanggil sebagai bulan yang mulia, dan bulan Sya'ban adalah musim kebaikan, musim merebut pahala, bulan yang diberkati, bulan yang penuh dengan kebaikan yang sangat melimpah ruah. Dalamnya ada taubat, dalamnya ada selawat, dalamnya ada ketaatan, dalamnya ada segala macam-macam kebaikan yang kita sebenarnya tinggal lagi kita nak appreciate ataupun tidak, yang kita nak ambil ataupun tidak, yang kita nak hargai ataupun tidak. So Sya'ban ni dia bukan sebarang bulan, dia bukan hanya macam warm up yang kalau orang main bola kan, kalau orang main bola dia warm up tu macam dah sikit-sikit lah kat luar tu kan, dia warm up gini, okey masuk padang. Dan warm up dia pun tidaklah terlalu dahsyat kan, untuk masuk ke dalam padang. Kat padang baru dia pun betul-betul. Tapi beza dia Sya'ban dengan Ramadan yang kita kata warm up untuk Ramadan ni. Sya'ban ni dia bulan yang mempunyai 1001 kebaikan. Dan dapat pula kebaikan. Orang kalau main bola, warm up tu orang tak kira markah. Kan? Markah tak ada, tak kira. Oh tak apalah, dia dapat kira gol juga pasal dia score waktu warm up. Tak ada. Kan? Dia yang waktu perlawanan sebenar tu baru dikira. Beza dengan warm up bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini warm up-nya tu sendiri pun, persiapan kita untuk mendapat Ramadan tu pun adalah persiapan yang mendatangkan kebaikan yang sangat besar. Dan yang terlalu besar, yang terlalu banyak. Sekarang kita dah habis setengah bulan. Pagi ni, petang ni, 15 hari dah. So 15 hari dah habis. Ada balance lagi 15 hari. Dah terlambat ke? Orang putih kata apa? It's never too late. Tak ada, tak terlambat lagi. Kau sempat lagi. Ada baki lagi setengah bulan. Hari ni ngam-ngam je setengah bulan daripada bulan Sya'ban ni yang kita nak manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi anda tak nak cakap banyak sebenarnya. Dan kita ada Ustaz Bashir. Jadi kita nak Ustaz Bashir yang mendidik kita dan minda kita insya-Allah untuk memanfaatkan yang baki lagi setengah bulan Sya'ban supaya kita tak terlepas. Ada dah yang dengar mungkin setengah topik Jumaat ke apa ke, mungkin minggu lepas ke, 2 minggu lepas ke, 3 minggu lepas, mungkin ada yang dengar ada ustaz bulan Sya'ban manfaatkan, tapi ada yang mungkin kita dah terlupa, ataupun mungkin kita tak dengar, ataupun mungkin kita belum lagi buat. Jadi insyaAllah petang ni menjadi kita kata suntikan untuk kita gunakan betul-betul 15 hari lagi dalam bulan Sya'ban ini agar Sya'ban itu betul-betul bersinar untuk kita. Yang kita baca doa Allahumma barik lana, ya Allah berkati kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Kita nak Sya'ban kita itu betul-betul diberkati. So bagaimana cara nak dapatkan keberkatan bulan Sya'ban itu? Jadi kita serah pada Ustaz Bashir dululah insya-Allah untuk kita rebut keberkatan bulan Sya'ban insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadil guru kita Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, rakan-rakan usrah, DJ yang bertugas, Kak Diana Amir dan semuanya, menceritakan tentang bulan yang kita berada sekarang, bulan Sya'ban. Banyak intro dan juga bunga-bunganya yang telah pun Ustaz Syed Abdul Qadir sebutkan tadi, mengingatkan kepada kita tentang satu hadis. Kata baginda Nabi dalam hadis tentang bulan Sya'ban yang kita berada sekarang, bulan yang ramai orang melalaikan. Syahrun yaghfalun nas anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Nabi sebutkan tentang satu perkara penting tentang bulan Sya'ban, dan apa yang Nabi sebutkan ini bolehlah menjadi satu ukuran kepada kita sebenarnya apa yang kita tengah buat dalam bulan Sya'ban, dan apakah bermaknanya Sya'ban ini untuk kita, dan sejauh mana kita ini dengan bulan Sya'ban, dan dengan rahsia-rahsia, dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada yang Allah letakkan dalam bulan Sya'ban ni, kira-kira kita ini ada nasib kita dalam bulan Sya'ban atau tidak. Jadi kata Nabi dalam hadis tadi, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ramai orang melalaikan, di mana bulan ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan.
Kenapa dikatakan bulan yang ramai orang melalaikan? Sehingga sebahagian daripada para ulama di dalam kitab-kitab mereka sebutkan, menamakan bulan Syaban di samping beberapa nama-nama yang lain disebutkan sebagai Syahrul Ghaflah, bulan yang ramai melalaikannya, yakni bulan yang ramai melupakan fadilatnya kerana tertutup dengan fadilat Rajab dan fadilat Ramadan. Jadi seolah-olah ketika kita berada dalam bulan Syaban, tidak banyak berbicara tentang Syaban, yakni tidak banyak kita mengambil tahu tentang apa sebenarnya yang ada dalam bulan Syaban dan apa sebenarnya yang patut aku buat dalam bulan Syaban, sehingga tertutup dengan perbicaraan yang banyak tentang bulan Ramadan. Jadi kenapa Nabi sebutkan bulan ini adalah bulan yang ramai orang melalaikan berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan? Ya, sudah pasti bulan Rajab ini bulan yang boleh kata permulaan kepada pintu Ramadan. Seperti yang Ustaz Syed Abdul Qadir sebut tadi, kita daripada awal masuk bulan Rajab pun kita sebenarnya dah mengharap kepada Allah supaya Allah Ta'ala panjangkan kita punya umur dan kita sampai dalam bulan Ramadan. Daripada awal bulan Rajab dulu kita dah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan kita minta wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan kita dah minta dah. Dan ini sebenarnya adalah satu gambaran untuk memperlihatkan betapa berharganya kurniaan bulan Ramadan kepada seorang mukmin, sehingga mengharap dan meminta kepada Allah sampaikan dalam bulan Ramadan ini bukan minta on that time, tapi minta 2 bulan sebelum. Jadi seolah-olah maksudnya permohonan itu kita mohon kepada Allah 2 bulan sebelum, sebab yang kita nak minta ni satu benda yang sangat berharga. Sama jugalah macam kita nak jumpa orang-orang yang besar contohnya kan. Kita nak jumpa Prime Minister contohnya kan, nak jumpa Perdana Menteri. Takkan 3 hari sebelum jumpa baru nak buat appointment, memang tak dapat lah. Paling-paling pun 1 bulan, 2 bulan sebelum, 3 bulan sebelum, itu pun entah dapat atau tidak. Sebab melihat kepada orang yang kita nak jumpa tadi, atau orang yang kita nak buat appointment tadi, dan perjumpaan itu adalah perjumpaan yang sangat berharga bagi seseorang. Jadi demikianlah Allah Ta'ala letakkan berharganya Ramadan kepada kita, sehingga 2 bulan sebelum kita sudah dilatih untuk berdoa kepada Allah dengan sepanjang Rajab dan juga sepanjang bulan Syaban. Cuma istimewa sikitlah Syaban ni, rahsia ataupun sebab kenapa Nabi sebut bulan yang ramai orang melalaikan. Dia ada beberapa sudut kita boleh lihatlah. Yang pertama, ada sebagian orang yang kadang-kadang dia ada beberapa golongan di dalam menghadapi bulan Syaban ini. Ada beberapa golongan. Ada golongan yang beruntung, ada golongan yang rugi. Kita mulakan dulu golongan yang rugi di dalam menghadapi bulan Syaban. Golongan yang rugi adalah ada sebagian orang yang kadang-kadang dia nak bagi lepas dulu semua segala benda, nak bagi puas dulu sebelum datang Ramadan. Dan sebab dia tahu datang bulan Ramadan nanti dia tak boleh makan, datang bulan Ramadan nanti dia tak boleh nak pergi sana pergi sini dengan sesuka hati contohnya lah. Datang bulan Ramadan nanti banyak benda tak boleh buat. Benda yang dimaksudkan ini perkara-perkara yang akan menyeronokkan dia lah. Of course bukan perkara yang dekatkan diri dia kepada Allah. Jadi ada sebagian orang yang kadang-kadang waktu-waktu sekarang ni dia menjadikan waktu-waktu ni sebagai waktu untuk memuaskan diri dia. Yakni benda yang dia rasa nanti masuk bulan Ramadan dia tak boleh buat, sekaranglah masanya untuk semua buat. Dan tak terlepas juga kalau ada orang yang waliyadzubillah yang terfikir untuk nak buat maksiat, biarlah buat sekarang, jangan nak buat bulan Ramadan pula nanti. Bulan Ramadan buat nanti pahala dosa berganda-ganda. Jadi kalau nak buat maksiat pun buat sekarang. Ada sebagian orang fikir macam tu. Jadi ini golongan yang pertama yang saya sebutkan tadi. Di dalam menghadapi bulan Syaban, mereka ingat juga bahawa mereka akan keberadaan mereka sekarang ini dah dekat dengan Ramadan, dan tetapi sebetulnya mereka berada dalam keadaan yang merugikan. Walaupun dalam hati mereka tunggu kedatangan Ramadan, tapi hakikatnya mereka punya tunggu tu adalah tunggu yang mereka meletakkan diri mereka sebagai orang yang rugi. Kerana apa? Kerana dia tidak lain hanya untuk nak puaskan diri daripada berseronok dengan perkara-perkara yang dia kira nanti bulan Ramadan nanti dia tak boleh buat, jadi biar dia buat sekarang. Ini golongan yang rugi dan golongan yang sudah pasti dia tidak akan dapat rahsia bulan Syaban, dan sudah pasti dia pun akan terhalang daripada pintu Ramadan, dan dia tidak akan memasuki bulan Ramadan kecuali akan masuk seperti mana orang-orang yang tidak ada iman. Yakni datang Ramadan, perginya Ramadan pun macam biasa je bagi dia, tidak lebih hanya sebagai bulan yang biasa. Tetapi golongan yang kedua,
Kita nak, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang kedua ini, golongan yang berjaya ketika berada dalam bulan Syaban. Yang setiap hari yang dihitung di dalam bulan Syaban itu, dia tidak pernah puas untuk mengharap kepada Allah, dia tidak pernah puas untuk berdoa kepada Allah, ya Allah jangan-jangan besok kau cabut aku punya nyawa. Kalau besok hidup lagi, ya Allah jangan pula hari ni kau cabut aku punya nyawa. Yakni setiap hari dalam bulan Syaban itu dia berdebar-debar, dia rasa aku dapat peluang ke lagi nak masuk bulan Ramadan, dapat peluang ke lagi. Jadi orang seperti ini setiap harinya dia akan lalui bulan Syaban itu dengan ketaatan kepada Allah. Dia akan merasa berharganya bulan Syaban itu, seolah-olah tinggal sikit lagi nak pergi buka pintu bulan Ramadan. Dia dah nampak dah depan mata. Tinggal sikit lagi nak sampai, cuma dia mungkin sampai, mungkin tak sampai. Jadi sebab itulah bulan yang kita berada sekarang, apatah lagi hari-hari yang berbaki ini, kita kena letakkan diri kita ini pada golongan orang yang meletakkan setiap hari yang berbaki daripada bulan Syaban ini, 15 hari daripada bulan Syaban. Apa yang kita nak buat dalam 15 hari ini? Yang pertama sekali, kita mestilah meletakkan Syaban ini sebagai pada diri kita bulan yang ada kemuliaan, dan kita tidak mahu letakkan diri kita pada keadaan yang tidak patut dilihat oleh Allah dalam bulan ini. Yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diletakkan di antara Rajab dan juga bulan Ramadan, bulan yang diletakkan sebelah daripada bulan Ramadan, seolah-olah ini pintu kepada bulan Ramadan. Jadi kalaulah seolah-olah macam kita ni kunci ni dah nak dapat dah, kunci untuk buka pintu dah nak dapat dah, sikit lagi nak dapat, dan jangan kita kotori bulan ini atau hari-hari yang berbaki ini sehingga kunci kepada pintu Ramadan kita itu tak dapat. Walaupun seseorang, jangankan seorang, semua orang pun akan masuk kalau dipanjangkan umurnya oleh Allah, semua orang pun akan masuk bulan Ramadan. Cuma ada bezalah, ada orang yang masuk bulan Ramadan azan saja maghrib Ramadan yang pertama, malam Ramadan yang pertama, azan saja maghrib, dia sudah menitiskan air mata sujud syukur kepada Allah. Entah daripada mana, entah kesedihannya daripada mana, terharunya entah daripada mana, tiba-tiba air matanya mengalir. Apa sebab? Kerana dia terharu, Allah Ta'ala panjangkan umurnya dapat berjumpa malam pertama daripada bulan Ramadan. Ada orang yang malam pertama Ramadan, azan maghrib saja dia sujud syukur kepada Allah. Kerana apa? Dia berterima kasih, syukur kepada Allah kerana Allah pilihkan dia masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi tak terkecuali juga ada orang yang kadang-kadang dia biasa je. Malam pertama Ramadan dia tetap juga tengah tengok bola. Malam pertama Ramadan dia tetap juga tengah duduk tengok drama Korea ke apa tu. Malam pertama Ramadan azan maghrib dah. Ini pintu syurga dah dibuka, pintu neraka ditutup. Semua dengan kemuliaan-kemuliaan yang cukup banyak. Tapi dia tidak terasa apa-apa kepada orang macam ni. Kenapa tak ada rasa perasaan seperti itu? Sebenarnya bukan dilihat pada malam Ramadan itu, tapi dilihat keadaan dia dalam bulan Syaban macam mana, keadaan dia dalam bulan Rajab macam mana. Jadi kalau keadaan seseorang dalam bulan Rajab, dalam bulan Syaban ini tidak bagus, maka itulah sebenarnya gambaran yang diletakkan kepada diri orang tersebut ketika mana akan masuk dalam bulan Ramadan. Kerana dua ini adalah pintu, kalau tidak akan sama sekali baginda Rasulullah akan gabungkan, jadikan join Rajab, Syaban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Orang yang diberkati dalam bulan Rajab, kemudian dia akan diberkati oleh Allah dalam bulan Syaban, dan dengan seseorang diberkati dalam bulan Rajab dan Syaban, barulah dia akan sampai ke dalam bulan Ramadan seperti seseorang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, Ustaz, barakallahu fiik. Ya. Masya-Allah, mukadimah yang kita kata sangatlah cantik, wangi orang kata kan. Mukadimah yang sangat baik. Okey, dan kita kata pintu lah, saya tadi sebut pintu untuk jumpa dengan Ramadan. Syaban ini sendiri dimuliakan oleh orang Islam daripada zaman berzaman yang ikut Nabi SAW. Sebab Nabi SAW bagi tahu tentang Syaban antara bulan yang ramai orang lalai. Jadi bila ramai orang lalai, orang yang ikut Nabi SAW dia tak mau lalai lah. Ya, dia akan gunakan betul-betul bulan Syaban sebaik-baiknya. Sampai Syaban tu disebutkan Syaban, kenapa? Kerana li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir, dan terterbit daripadanya, tercabang-cabang daripadanya dengan pelbagai kebaikan. Itu asal maksud Syaban. Ada lagi lah macam-macam ulama sebut masuk Syaban daripada Syaban. Ada yang kata daripada perkataan Syab, dan Syab itu lorong-lorong dekat kata lereng-lereng bukit. Lereng bukit itu maksudnya apa? Menuju kepada kebaikan, jalan nak menuju kepada kebaikan. Ada yang kata Syab, ada yang kata Syab.
Dan sya'af itu maksudnya al-jabar. Dan dia tampal balik apa dia? Luluhnya hati orang yang menangisi dosa-dosanya, meratap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Sya'ban inilah waktunya yang mana Allah Taala tampalkan hati yang telah pecah tadi itu. Dan inilah dia bulan Sya'ban, nak jumpa dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ni memang bulan yang dimuliakan, dan orang Islam memang muliakan zaman-zaman sebenar-benarnya lah. Dan dimuliakan bulan Sya'ban ini bukan kerana masanya semata-mata. Yang disebutkan oleh para ulama, kita ni kalau muliakan orang ke, masa ke, tempat ke, bukan kerana objeknya. Dan contohnya kalau kita muliakan orang bukan kerana tulangnya, bukan kerana kulitnya, bukan kerana darahnya semata-mata, tetapi kerana kemuliaan yang ada padanya. Maka bulan itu sendiri, bulan Sya'ban memang dia akan datang dan pergi. Dia akan datang 1 Sya'ban sampailah 29 atau 30 Sya'ban. Dia datang dan pergi. Bulan Sya'ban ada 24 jam juga, sama juga bulan lain. Bulan Sya'ban ada siang dan malam juga. Bulan Sya'ban kita bangun tidur, kita tidur juga. Kita bangun tidur, kita gosok gigi. Sama je bulan Sya'ban dengan bulan yang lain. Kalau orang tak perasan pun, dan ramai di kalangan kita yang tak perasan pun, masuk 1 Sya'ban sampai dah 15 Sya'ban, tak ada beza pun untuk dia. Bukan tiba-tiba dia jalan jadi sengit sebab dia tak tahu bulan Sya'ban. Tak, sama je. Dari sudut secara zahirnya sama. Dia tak ada beza dengan saat-saat yang lain. Dia bukan tiba-tiba saat bulan Sya'ban jadi lain, dunia jadi lain, warna jadi lain. Tak ada. Tetapi tinggal lagi kita muliakan bulan Sya'ban kerana bulan itu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bulan Sya'ban itu kita muliakan kerana Allah Ta'ala telah mengistimewakan baginda Nabi Muhammad SAW dalam bulan Sya'ban dengan pelbagai keistimewaan. Dan bulan Sya'ban adalah pintu untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan yang kita tak sabar-sabar nak jumpa. Jadi mudah-mudahan kita jadi di kalangan orang yang betul-betul dapat manfaatkan bulan Sya'ban. Nanti kita nak minta Ustaz Bashir sambung lagi tu, ada banyak lagi benda kita boleh buat insyaAllah dalam tempoh kata 2 minggu ni, 15 hari ni. Apa lagi kita nak kena buat amalan-amalan, apa amalan yang kita mungkin boleh upgrade dalam tempoh 15 hari ni, khususnya selawat pada Nabi SAW. Seperti mana kita tahu bulan Sya'ban adalah bulan selawat. So macam mana nak upgrade selawat, mungkin Ustaz Bashir boleh bagi tips nanti kan. Orang nak selawat ni, nak upgrade ni macam mana sebenarnya. Dia ada kadang kalau sekadar kan Ustaz biasa sebut bulan Sya'ban ni banyak selawat, tapi tak jadi ya. Kadang jadi tak jadi. Tapi sebelum Ustaz Bashir bagi tips, kita dah dengar tips daripada Diana dulu. Tips daripada Diana dulu berdasarkan kepada pengalaman sendiri. Diana dia sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang ada career, orang yang sibuk dengan macam-macam kehidupan seharian, 24 jam 24/7 ada saja urusan seharian yang perlu dia nak laksanakan. Bahkan nak kata sibuk juga dia nak, kadang-kadang kita ajak pergi kuliah, pergi forum pun kadang-kadang tak sempat kan. Jadi maknanya sibuk dia nak, masya-Allah kan. Ada urusan-urusan yang perlu dilakukan dan sebagainya. So bagaimana Sya'ban ini menjadi best lah supaya tak jadi macam Ustaz Bashir sebut tadi kan. Ada dua kategori kan manusia bulan Sya'ban. Ada yang jom makan minggu depan tak boleh dah puasa kan. Ada yang dialog yang itu, ataupun yang satu lagi tu buat betul-betul Sya'ban ni sebab apa? Nak jumpa Ramadan, nak upgrade lagi. Silakan Diana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz saya Abdul Qadir Al-Jufri dan juga Ustaz Basir Muhammad dan juga DJ kita Syafiq Salim, juga Kak Mona. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pendengar yang Alhamdulillah dikurniakan rezeki untuk bersama-sama pada petang hari ini. InsyaAllah dalam keadaan kita saya rasa syahdu jugalah sebenarnya, sebab kita dalam keadaan yang mustajab doa kan. Jadi insyaAllah lah kita sebut perkara yang baik-baik saja insyaAllah. Okay, macam saya cakap tadi, saya sebenarnya macam orang biasa-biasalah. Semua orang pun ataupun semua ibu-ibu kat luar sana pastinya mengalami satu macam dilema lah kadang-kadang. Sebab kita ni kalau seboleh-bolehnya kita nak menghabiskan masa pastinya nak beribadah kepada Allah. Tapi kita ada juga sahabat saya yang baru-baru ni juga yang message saya tanya soalan, sebab mereka ni perlu bekerja. Dia tak ada macam saya ni. Alhamdulillah saya ni ada that luxury tu, ada pilihan sama ada saya nak pilih pekerjaan ataupun saya nak duduk di rumah menjaga anak-anak dan mempunyai lebih masa
untuk beribadah, untuk kita duduk di rumah dan juga meluangkan masa lebih lah untuk mencari ilmu dan sebagainya. Tapi ada sahabat-sahabat saya yang tidak mempunyai pilihan tersebut dan perlu pergi bekerja dan pastinya pulang dalam keadaan yang penat dan sebagainya. Jadi mereka bertanya kepada saya macam mana untuk mereka macam merupakan sahaja kerja itu dan memang betul-betul fokus untuk mencari Allah. Tapi saya rasa apa yang saya beritahu kepada sahabat saya itu, kalau saya salah tolong betulkan insyaAllah. Apa yang saya beritahu kepada sahabat saya, sebenarnya mencari rezeki itu pun sebenarnya satu ibadah juga sebenarnya. Ialah satu sunnah untuk mencari pekerjaan asalkan tidak melanggar syarat Islam lah. Dan kita niatkan yang pekerjaan kita tu adalah untuk sebagai tanda taat kita kepada Allah SWT dan adalah untuk kita membantu ataupun memberikan manfaat kepada orang lain. So kalau kita bekerja dengan niat yang kita faham, kita bekerja ini, kita keluar rumah pada hari ini daripada pagi tu, kita bangun pada pagi ini untuk keluar bekerja, bukan sebab kita nak cari duit untuk kita memuaskan nafsu kita, tapi sebab kita ini ada tanggungjawab dan juga kita ini taat kepada perintah Allah. Kalau boleh kita nak beri manfaat kepada ramai orang. So dengan adanya pekerjaan kita, rezeki yang Allah beri kepada kita itu, kita dapat membantu mereka yang memerlukan. Contohnya ada ibu dan ayah lagi yang masih memerlukan kita untuk bekerja supaya dapat membantu mereka. So itu yang saya cakap kepada dia lah. Dan Alhamdulillah bila kawan saya dengar saya cakap macam tu, dia rasa macam sangat lega. Sebab selama ni dia rasa macam dia cemburu lah tengok saya macam boleh pilih pekerjaan, nak duduk kat rumah, nak membesarkan anak depan mata. Jadi dia rasa macam dia nak juga macam saya. Tapi saya rasa macam dia juga ada peluang untuk mencari reda Allah itu di mana-mana sahaja, walau dalam keadaan apa sahaja pun, asalkan tidak melanggar syarak. Jadi insyaAllah dalam apa sahaja yang kita buat tu, niatkan kerana Allah insyaAllah. So kalau niat kerana Allah tu memang tak ada sia-sia lah. Dalam kita nak bangun tidur ke, dalam kita nak, contoh saya seorang ibu, saya macam nak membesar nak menjaga anak-anak saya, segala sekecil-kecil perkara itu insyaAllah kalau kita niatkan sebab kita ni khidmat supaya suami kita senang untuk keluar bekerja, itu pun sebenarnya akan mendapat pandangan rahmat Allah. Syukur Alhamdulillah. So kita perlu fokuskanlah kepada betapa pentingnya niat kita dalam segala perkara yang kita buat itu insyaAllah. So mungkinlah Ustaz cakap saya tak ada masa untuk pergi ke majlis ilmu. Kadang-kadang kan memang bila kita ada anak ni, lagi-lagi sekarang ni ada masjid yang macam tak boleh anak 12 tahun dan sebagainya, tapi kita redha. Sebab itu pastinya ada perkara yang lebih besar lagi untuk seorang ibu ataupun untuk seorang yang macam tak ada that luxury lah untuk pergi ke masjid ilmu secara fizikal. Pastinya bila kita dapat pergi ke sana, duduk dalam masjid ilmu, kita bermaulid bersama-sama, itu pasti suasana yang kita rindukan, kita nak pergi. Tapi bila tak dapat pergi, jangan kita menyalahkan takdir pula, kita menyalahkan anak-anak kita pula. Sebab anak-anak lah tak dapat pergi, sebab kita nak kena bekerja lah tak dapat pergi. Jangan, kita berdamai dengan takdir lah orang cakap. Maksudnya syukur kita jadikan diri kita, Allah jadikan kita sebagaimana diri kita pada hari ini, dan jadikan apa sahaja di sekeliling kita ini sebagai satu peluang untuk kita mencari pahala lah, insyaAllah. Dan kita pun dalam masuk bulan Ramadan ni, jadi banyak sangat sekarang sebenarnya cara-cara untuk kita mencari ilmu. Kalau kita tak mampu, lagi pun sebenarnya wanita ini solat ni tu paling afdalnya di rumah. Jadi mungkin kalau kita tak dapat nak pergi ke majlis ilmu, dengan redha kita tu pun sebab kita taat pada Allah pun, itu sebenarnya Masya Allah, rahmat Allah sebenarnya. So kita cari ilmu dan juga tahu kita buat jadual. Contoh hari ini jangan sebab tak dapat keluar cari ilmu, duduk rumah tak buat apa. Tapi kita buat jadual. Contohnya hari ini target kita nak selawat berbanyak. Kenapa saya nervous? Nak selawat berbanyak kan. Lepas tu contohnya kita hari ini yang wajib tu kita kena buat lah pastinya. Tapi kita perlu untuk istiqamah dalam membuat perkara-perkara yang sunat itu yang sedikit-sedikit tu. Sebab kita tahu ada satu hadis ni kan, apabila Nabi Muhammad SAW ditanya apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan Nabi Muhammad SAW menjawab, maksudnya amalan yang paling dicintai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. So kita tengok kita punya kemampuan itu apa. Mungkin kita tak mampu untuk keluar ke majlis ilmu, cari, masih ada banyak lagi, ada IKIM FM, ada banyak lagi ceramah-ceramah yang kita boleh buka. Dan juga mungkin panggil ustaz datang rumah ke. Alhamdulillah suami saya Alhamdulillah
pun dia usahakan, sebab saya tak boleh keluar rumah, dia panggil ustaz datang ke rumah untuk mengadakan majlis taklim. Dan ataupun suami kita sendiri tu pun boleh membangunkan taklim di rumah pun boleh juga sebenarnya. Dan lepas tu amalan sunnah kita, bacaan Al-Quran kita perbetulkan. Kalau tak mampu untuk keluar, kita buat online pun sekarang alhamdulillah boleh. Yang penting kita usaha untuk perbaiki amalan kita sebab kita tahu segalanya tak sia-sia, segalanya sebab kita nak dapat redha Allah. Kita tahu susah nak masuk syurga Allah. So kita usaha untuk jadi hamba Allah yang Allah sayang. So insyaAllah Allah takkan sia-siakan usaha kita. Wallahualam. Allah. Nana punya proses sangatlah tepat dengan apa yang maknanya keperluan ramai pendengar-pendengar kita sebenarnya kat luar sana yang rasa macam aku rasa macam tak sempat kan, sibuk dengan itu, dengan ini dan sebagainya. Tapi akhir sekali ingat je lah, kita ni adalah hamba Allah Ta'ala, dan kita adalah hamba Allah Ta'ala. Jadi kita ni hidup dan mati kita memang sebagai hamba. So apa pun yang kita buat, kita adalah hamba Allah Ta'ala. Jadi bulan Syakban, betul bulan Syakban datang, bulan Syakban ini kita agungkan sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi kita bekerja ke, kita jaga anak ke, jaga suami ke, jaga rumah ke, apa pun yang kita buat, kita tetap hamba Allah. Kan? Jadi yang poin paling utamanya adalah kita hamba Allah. Jadi tak kisahlah kalau kita nampak ada orang ni begini, ini begini, ini begini. Hamba Allah Ta'ala ni Allah letakkan di pelbagai tempat, dengan pelbagai kerja, dengan pelbagai cara dan sebagainya. Kata guru kami Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan bila menceritakan tentang bagaimana orang menyambut Isra Mi'raj, menyambut Nisfu Sya'ban, menyambut Maulidur Rasul, menyambut apa-apalah kan yang kita sambut semua tu, sebenarnya kita sambut-sambut tu disebutkan kerana innama ta'ziman lillahi allazi khalaqal zamana wal makan. Hanya saja kenapa? Kerana kita sedang mengagungkan Allah yang menciptakan masa dan juga tempat. Jadi yang kita buat sekarang ni sebenarnya kita sedang mengagungkan Allah Ta'ala. Yang kata kita muliakan bulan Syakban, kita buat macam-macam pada bulan Syakban, kita nak jumpa bulan Ramadan, hatta Ramadan itu sendiri pun yang kita buat ini semua sebenarnya adalah konsepnya kita sedang mengagungkan Allah yang menjadikan masa dan juga tempat itu. Jadi masa ni Syakban ini, Ramadan dipanggil zaman jadi masa ni bulan Syakban, bulan Ramadan ni siapa yang cipta? Allah Ta'ala. Kita siapa cipta? Allah Ta'ala. Kita adalah hamba. So kita perlu menghambakan diri terus kepada Allah Ta'ala dekat mana pun kita berada. Kalau kita punya posisi kita ketika itu adalah menjadi seorang ibu, maka kita menjadi hamba Allah Ta'ala sebagai seorang ibu. Dan ibu yang menjadi hamba Allah Ta'ala, dia akan buat sedaya upaya supaya semua yang dia buat tu pahala semuanya. Kan? Semua dapat pahala. Sepanjang masa tu pahala. Jadi tak ada ruang untuk dia rasa menyesal. Yang dia kata tadi, jangan sampai menyesal pula jadi mak, anak-anak ni semua pasal anak aku lah ni, aku tak dapat. Orang tu best dia dapat. Dia orang best dia. Kita rasa jealous. Okay, kita rasa apa dia panggil sebagai ribtah, rasa cemburu tengok orang lain boleh buat, itu bagus, tak ada masalah kan. Kita kata bestnya dia dapat pergi majlis maulid, bestnya dia dapat pergi majlis ilmu, bestnya dia dapat buat tu, dia dapat buat ni, bestnya dia dapat sedekah banyak, bestnya dia dapat pergi umrah, bestnya okey, bagus rasa macam tu. Tapi jangan sama sekali kita salahkan apa yang Allah Ta'ala dah jadikan untuk kita, kerana kita adalah hamba kan. Jadi gunakan betul-betul status kita sebagai seorang hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup untuk kita kata pusingan yang pertama ni bersama dengan Ustaz Bashir dan juga Diana. Masya Allah, dua-dua input yang sangat baik yang kita tak sabar-sabar sebenarnya nak dengar lagi lepas daripada ni. Tapi Syafiq dengan Datin Mona kata kena berhenti dulu Ustaz, tak boleh terus je kan. Jadi kita serahkan balik pada Syafiq dan Datin Mona. Baik, insyaAllah. Itu dia Mona, kita pun rasa macam tak cukup sebenarnya. Betul. Nak sambung lagi ni, tapi kita bagi Ustaz Bashir rehat kejap. Katanya ada lagi perkongsian selepas ni Ustaz. Apa tips yang boleh dikongsikan, apa lagi perkara baik yang boleh sama-sama nak betulkan kehidupan kita lagi. InsyaAllah lepas ni Ustaz Syed pun akan kongsikan sama kita, termasuk dengan Kak Diana kita juga. Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia?
Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha Amanah. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Ya, betul Mona. Kita masih lagi bersiaran langsung juga di Facebook dan juga di YouTube. Cepat-cepat untuk anda yang mengikuti kita di awal tadi, siaran kita di sesi Usrah Nurani yang pertama, dan kita sekarang berada di sesi Usrah Nurani yang kedua pula. Jom cepat like, comment, share di platform media sosial kita. Tapi Mona, sebelum kita nak pergi ke rakan usrah kita dan juga naqib kita hari ini yang bersama untuk memimpin Usrah Nurani, kita ada Kamus Bahasa Arab Usrah Nurani. Ustaz Syed, kita mohon izin Ustaz, kita belajar satu dua perkataan bersama dengan Mudirah Mona Jasman. Kan, insyaAllah. Baik, kalau ikutkan Mona, saya pun risau ni nak jawab ataupun nak terus sebut dalam bahasa Arab kan, sebab hari ni dua orang tetamu kita, Ustaz Syed dan juga Ustaz Bashir ni belajar kat kampung, kat Mona sendiri, dekat Al-Azhar tu kan. Kan? Jadi jom kita nak belajar satu dua perkataan Mona. Kita ada perkataan tadi, kita mendengar perkongsian dari tetamu dan juga naqib kita berkaitan sinar kemuliaan Syaban. Macam panjang ni. Ya, okay, kita cuba. Sebenarnya saya yang risau juga. Dua ustaz ada kat sini. Ya Allah, Masya Allah. Tak apa. Nanti Ustaz Bashir ada talian hayat. Ustaz Bashir tolong cik kan. Boleh kan? Boleh. Okey, silakan Mona. Okey, untuk sinar adwa. Sinar adwa, betul? Adwa. Okey, sinar adwa. Okey. Baik, kemudian kemuliaan. Kemuliaan karam. Kemuliaan. Macam tu lah kan? Kan Ramadan Karim. Kan? Karim. Kan? Okey. Bila kita gabungkan pula sinar kemuliaan Syaban, macam mana pula bunyinya? Adwa wa karam Syaban. Adwa wal karam Syaban. Betul? Itulah. Okey. Betul ke Ustaz? Betul ke Ustaz? Ustaz saya boleh? Lulus? Boleh. Bila dapat ada Ustaz ni, hilang semua bahasa Arab saya. Risau kan? Nervous macam Kak Diana tadi. Allah Akbar. Tak apa, okey Kak Diana, jangan risau. Kita belajar dalam bahasa Kerala pula lah. Boleh? Tak Bashir? Kak ada. Tapi kita ada master yang sangat terhad, tapi kita nak serahkan kembali kepada Ustaz Syed. Kita nak bincangkan Mona dengan tajuk kita kan, Mona? Ya, sinar Syaban. Tafadhal Ustaz. Ya, silakan Ustaz Syed. Okay, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bulan Syaban, bulan yang dikenal sebagai bulan Allah Ta'ala memuliakan Nabi SAW. Hari ni hari Jumaat, hari yang kita kata hari kita banyak selawat pada Nabi SAW. So hari ni sebenarnya dia berlipat ganda tau. Dia Syaban dengan Jumaat. Jadi dia berlipat ganda sepatutnya selawat kita pada Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan macam tadi kita belajar bahasa Arab, satu perkataan, dua perkataan pun kita ingat Nabi SAW bercakap bahasa Arab kan? Dan Nabi SAW diutuskan dengan Al-Quran yang berbahasa Arab. Jadi maknanya biar kita kita ambil itu pun sebagai peluang untuk kita menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak sebut kata bulan Syaban ni bulan yang memang Allah Ta'ala muliakan Nabi SAW paling tidaknya dengan dua peristiwa yang besar. Satu yang dipanggil sebagai tahwilul qiblah, perubahan kiblat yang berlaku pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Bagaimana kita kata dimuliakan Nabi SAW dengan perubahan kiblat, kerana ayat yang kita bacakan kalau tengok pasal perubahan kiblat tu je disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami dah lihat kau asyik pandang ke langit, pandang ke langit kan. Maka kami ubahkan kiblat ke arah kiblat yang engkau redha, qiblatan tardaha kan, kiblat yang kau redha, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya setiap kali kita sembahyang ke arah kiblat yang Nabi SAW suka, yang Nabi SAW cinta, yang Nabi SAW tertunggu-tunggu. Jadi bermakna hubungan kita dengan Nabi SAW ketika solat tu sendiri pun, kiblat kita tu sendiri pun ada kaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan saja perbuatannya daripada takbiratul ihram sampailah bagi salam. Betul, memang kita ikut Nabi SAW. Bahkan arah kiblat tu sendiri pun ke arah yang Allah Ta'ala bagi, ke arah yang Nabi SAW redha. Jadi dekat situ kita dah boleh nampak betapa
cinta Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah perintah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, bulan Syakban dikenali sebagai bulan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah selawat juga turun pada bulan Syakban kata para ulama. Jadi maknanya bulan Syakban ni juga selain daripada bulan Rabiul Awal yang sangat hebat, yang sangat besar, yang sangat banyak kita nak menambahkan rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Syakban juga bulan untuk menyemai cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti kita dapat banyak lagi buat segala macam sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tadi seperti mana dijanjikan, saya sebenarnya dah lontar sikit dah soalan kepada Ustaz Bashir tadi. Sebab bila kita sebut tentang nak banyak selawat, nak tambahkan cinta pada Nabi SAW dan juga apa-apa lagi lah amalan-amalan yang lain dalam bulan Syakban ni yang patut kita buat, taubat kita ke, istighfar kita ke, ataupun apa-apalah amalan-amalan yang lain dalam bulan Syakban yang ulama sebut macam-macam kan, bulan Syakban bulan selawat, bulan Syakban bulan taubat, bulan Syakban bulan ibadat dan sebagainya. Macam mana sebenarnya kita sebagai orang awam ni untuk nak tambah, dan berapa banyak sebenarnya kena tambah tu kalau boleh Ustaz Basir kongsikan. Kalau ni pun biasa orang tanya Ustaz, sebenarnya Ustaz kalau banyak selawat tu berapa banyak sebenarnya? Kalau saya selawat 10 tu kira banyak lah. Kalau 15 macam mana? Sebenarnya macam mana tu kalau nak ukur tu macam mana? Silakan Ustaz Basir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Semalam saya dapat kiriman satu video daripada guru mulia saya, Al-Fadhil Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Malibari hafizahullah daripada Kerala, India. Satu mesej pesanan nasihat beliau untuk malam nisfu Sya'ban. Antara perkara yang beliau sebutkan dalam video tu, beliau sebutkan berpesan kepada semua berkesempatan dengan 15 Sya'ban ini mengambil peluang dengan hari di mana Allah Ta'ala utuskan para malaikat, membahagi-bahagikan tugas kepada para malaikat yang ditugaskan untuk menguruskan rezeki, yang ditugaskan untuk menjaga manusia daripada bala, musibah dan sebagainya, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa bila mana sampai kepada ajalnya. Semuanya itu tugasan pembahagian itu yang dikatakan berlaku pada nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Dan berkesempatan juga kita sekarang ni jam 6 suku, ada lagi lebih kurang 1 jam lebih daripada waktu sebelum kita akan habis 15 Sya'ban. Dan berkesempatan juga siang hari 15 Sya'ban yang kita berada sekarang ini adalah termasuk juga daripada tempias daripada keberkahan yang Allah Ta'ala letakkan pada malam harinya, kerana beramal dengan satu hadis yang kata baginda Nabi SAW, di mana 5 hari siang dan juga malamnya sama mulia. Seperti mana kemuliaan yang Allah Ta'ala letakkan pada malam hari, siang harinya pun Allah Ta'ala letakkan juga kemuliaan yang sama, iaitu Lailatul Qadar wa layaliha, malam Lailatul Qadar dan siangnya Lailatul Nisfi min Sya'ban wa nahariha, malam nisfu Sya'ban dan juga siang harinya, malam Jumaat dan juga siang harinya. Jadi petang ini macam mana Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir sebut tadi, kita ni sedang berada dalam himpunan kebaikan masa yang cukup mulia, cukup indah. Pertamanya hari nisfu Sya'ban, kemudian hari Jumaat, kemudian sekarang ni kita berada pada waktu asar yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga beberapa para ulama bahawa hari mustajab doa itu pada hari Jumaat adalah dikatakan berlaku di antara 2 waktu. Yang pertama dikatakan di antara waktu ketika khutbah Jumaat sehingga memberikan salam. Yang kedua, sebahagian para ulama yang ramai juga menyebutkan waktu mustajab doa itu berlaku di antara selepas di antara asar hingga maghrib hari Jumaat, iaitu waktu yang kita berada sekarang. Jadi di kesempatan daripada betapa indah dan juga betapa berkatnya waktu kita sekarang, saya nak bawakan satu pesanan yang dipesan oleh Al-Fadhil Syekh Abu Bakar Ahmad. Kata beliau, gunakan hari nisfu Sya'ban ini sebagai hari untuk menanam sebanyak mungkin niat dan azam untuk apa yang kita akan buat pada bulan Ramadan nanti. Mengambil kesempatan hari ini adalah hari dibahagi-bahagikan kita punya rezeki. Mengambil kesempatan hari ini adalah hari yang akan ditetapkan kita punya ajal. Hari yang ditetapkan untuk kita punya rezeki, umur dan sebagainya. Jadi ambil kesempatan hari ini untuk berniat dan berazam. Berniat dan berazam ni kata beliau, berniat dan berazam yang sungguh-sungguh.
Berniat untuk apa? Apa yang kita nak buat Ramadan nanti. Niatnya tu biar bermula daripada hari ini. Kita masih lagi berbaki dalam beberapa waktu sebelum kita habis 15 Syaban ini, dan banyak-banyakkan kita berazam bermula sekarang apa yang kita nak buat. Jatuhkan niat dalam hati kita dan banyakkan azam. Kalau boleh nazar pun bagus juga. Untuk apa kita nak buat nanti bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang kita nak buat, kita berazam saja, kita berniat saja. Niatul mukmin khairun min amali, kan? Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Maksudnya kalau tidak berniat, dia tidak akan beramal. Jadi kita berniat saja sudah dapatkan pahala, insya-Allah. Jadi kesempatan waktu ini yang boleh kita lakukan bermula daripada sekarang adalah banyak-banyakkan niat daripada hari-hari yang kita berbaki ini untuk sebanyak mungkin. Berapa banyak Al-Quran yang kita nak khatamkan, berapa banyak sedekah yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ini, berapa banyak hari untuk kita nak semayang tarawih 20 rakaat secara berjemaah tak miss, berapa banyak hari untuk kita nak bangun qiyamul lail, berapa banyak kebaikan zikir-zikir yang kita nak buat sepanjang bulan Ramadan akan datang, dan juga hari-hari yang sebelum untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan solat taubatnya, dengan persediaan-persediaan secara ilmu untuk kita pelajari. Fiqh Ramadannya ini juga cukup penting. Ramai juga orang yang tak tahu apa perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang berkaitan tentang fiqh wanita contohnya dalam bulan Ramadan. Hatta orang lelaki pun juga banyak perkara yang kadang-kadang perlu untuk kita ulang kaji. Ambil kesempatan. Ini antara benda yang kita boleh buat sementara beberapa hari yang berbaki ini, untuk kita mengulang kaji hukum hakam fiqh Ramadan kita. Dan tak lupa juga untuk kita meraihkan salah satu ibadah yang teragung yang disebutkan dalam hadis bahawa tidak ada di antara kita dengan Allah Ta'ala hijab ketika kita berbuat satu ibadah ini. Kullu amal ibni Adam bainal qabuli wal rad illa salatu alayya. Semua amalan Bani Adam di antara diterima atau ditolak oleh Allah kecuali selawat ke atas aku, kata Nabi. Maka selawat ke atas Rasulullah SAW perbanyakkan. Memang pun dalam satu hadis, kalau tak silap Ubay bin Ka'ab, kalau tak silap Ustaz Syed Kadir boleh betulkan, dia tanya kepada Nabi SAW, berapa banyak ingin selawat kepada Nabi. Maka akhirnya sampai jawapan yang diiyakan oleh Nabi adalah sepanjang umur dan sepanjang nafasnya itu, kalau digunakan untuk selawat kepada Nabi SAW, baru Nabi kata ya, baru itu memadai untuk kamu. Jadi sepanjang umur dan selagi mana boleh bernafas, dan setiap nafasnya itu kalau digunakan untuk selawat ke atas baginda Rasulullah SAW, itu adalah cukup. Itu pun belum tentu kita akan mampu untuk berselawat dengan sebaik-baik mungkin. Maka dalam selawat ini sebanyak mana kita boleh berselawat, sebanyak itulah semuanya akan diterima pasti oleh Allah. Tidak ada satu selawat kita pun yang akan ditolak, insya-Allah. Kerana selawat adalah satu-satu ibadah yang tidak akan ada halangan untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma paling minimum lah, paling minimum Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ada sebutkan bahawa paling tidak satu hari 100 kali. Itu paling minimum lah, satu hari 100 kali. Cuma dalam bulan Syaban ini ambil berkat daripada bulan yang diturunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayat yang turunkan perintah untuk selawat ke atas Nabi. Maka jangan kita memadai 100 kali selawat. 100 kali selawat dengan waktu kita tengok Instagram pun boleh habis dah. Jadikan satu hari 1000 kali selawat contohnya. 1000 kali selawat pun boleh habis dalam 20 minit. 1000 kali selawat boleh habis dalam 20 minit saja satu hari. Sambil drive kereta boleh selawat ke atas Nabi. Baca selawat-selawat yang ringkas pun tak apa kalau tak hafal selawat-selawat yang panjang-panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, itu yang antara selawat yang paling biasa kita dengarkan, dan juga ada beberapa selawat-selawat yang lebih ringkas yang lain. Maka kalau ditanya bilangan itu, sebanyak mana bilangan waktu yang ada kepada kita, sebanyak itulah sebenarnya kita berhak untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW, dan khususnya kepada orang yang tak boleh baca Quran, ada waktu-waktu tertentu orang perempuan contohnya, maka itu adalah ibadah yang boleh menggantikan, sebaik-baik ibadah lisan yang boleh menggantikan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu adalah ibadah yang terikat dengan beberapa syarat.
tak boleh berjunub dan sebagainya, tapi selawat tidak. Anytime, anywhere, dalam keadaan macam mana pun, insya-Allah kita boleh berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi dengan keberkahan daripada bulan Sya'ban. Barakallahu fikum. Allah fiik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi di kalangan orang yang banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So jawapan kepada soalan saya itu sebenarnya Ustaz Bashir jawab setiap saat, setiap nafas, bukan setiap saat lagi lah, setiap nafas. Jadi memang tak pernah cukup lah maknanya selawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata nak tips banyakkan selawat, setiap kali nafas selawat lah. maknanya seberapa yang kita boleh, kan, seberapa mampu, buat je, tak ada yang kita kata dah cukup banyak. Dia tak ada istilah dia dah cukup banyak dah selawat dia. Tak pernah cukup sebenarnya. Selawat kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi bulan Sya'ban bulan Sya'ban. Kita improve lagi. Kalau kita boleh buat target. Macam tadi Ustaz Bashir sebut 100 ke 1000 ke, buat target. Buat target supaya kita boleh achieve, insya-Allah. Kita letakkan satu nombor yang kita boleh target. Yang kalau kita ada tasbih yang kita kata digital tu kan, guna tasbih digital tu, kita selawat, berapa dah hari ni aku selawat, berapa dah hari ni aku selawat, selalu tengok kan, supaya kita dapat capai nombor yang kita dah letakkan, yang kita dah tetapkan tu. Jadi mudah-mudahan bulan Sya'ban ni kita dapat lipat gandakan lagi. Okey, kita nak menuju bulan Ramadan, lagi 2 minggu lagi, 15 hari ni. Tadi saya sebut tentang niat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Hafizahullah. Memang kita kena banyakkan niat untuk jumpa bulan Ramadan, dan saya yakin Diana pun ada banyak niat jumpa bulan Ramadan. Tak apalah, niat Diana tu mungkin kita boleh antara Diana dengan Allah Ta'ala kan. Cumanya apa yang mungkin Diana boleh kongsikan, yang boleh nasihatkan kan, untuk kita semua, untuk saya sendiri juga, untuk semua rakan-rakan usrah kita di luar sana, apa yang kita boleh berikan lagi, nasihatkan lagi dalam tempoh baki 2 minggu dalam bulan Sya'ban ni, untuk manfaatkan betul-betul nak berjumpa dengan Ramadan. Apa yang kita boleh niatkan, yang kita boleh improve, insya-Allah. Silakan Jana. Saya Abu Talib Jufri, insya-Allah. Mungkin sebab kita pun insya-Allah lagi 15 hari akan memasuki bulan Ramadan. Jadi memang seperti mana yang saya Basir Muhammad cakapkan tadilah, kita perlu untuk belajar semua, recap semula apa yang kita boleh lakukan dalam bulan Ramadan dan apa yang membatalkan dan sebagainya. So mungkin sekarang ni Alhamdulillah saya nampak ada banyak sangat kelas-kelas yang kira macam nak mengajarkan semula tentang Ramadan, yang membaca semula kitab. Contohnya Alhamdulillah beberapa kali telah dilakukan daripada Ustaz Ustaz Ahmad Salahuddin tentang Marhaban Ya Ramadan, dan mungkin buku itu pun kalau kita tak dapat nak menghadiri kelas pun boleh dibeli dan juga dibaca, Marhaban Ya Ramadan, supaya kita lebih mengetahui lah apa yang kita boleh dapat lagi sebenarnya dalam bulan Ramadan, dan apa yang kita sekarang Alhamdulillah belum lagi masuk bulan Ramadan. So kita boleh macam bersedia sebelum itu apa yang kita perlu lakukan. Contohnya sebelum kita nak masuk bulan Ramadan tu, kita tinggalkan perkara-perkara yang boleh melarikan ataupun boleh menjauhkan rahmat daripada kita lah. InsyaAllah contohnya perkara yang boleh menjauhkan rahmat tu, kita tidak bermaafan sesama kita, dengan ibu bapa kita, hubungan sesama manusia, kita masih lagi ada berdengki, masih lagi hutang yang tidak berbayar. Jadi sebelum masuk Ramadan tu, kita selesaikan segala-galanya hutang dengan Allah, apatah lagi contohnya belum lagi selesaikan segala puasa-puasa yang belum berganti, dan juga belum lagi selesaikan solat-solat yang belum diganti, yang memang kita tahu wajib, sepatutnya kita perlu, yang wajib itulah yang kita perlu percepatkan untuk gantikan dia. Jangan tunggu nanti nak Ramadan baru kita nak beribadah. Mula pada sekarang, sebelum masuk Ramadan lagi, maksudnya kita dah selesaikan hutang-hutang kita dengan Allah, dan juga kita selesaikan hutang-hutang kita dengan manusia lah, bermaafan insya-Allah. Dan kemudian sebab insya-Allah bulan Ramadan nanti pastinya, sebab bulan Ramadan juga macam bulan Al-Quran kan, jadi kalau boleh kita perlu banyakkan kita punya bacaan Al-Quran daripada sekarang, supaya insya-Allah bulan Ramadan nanti bila kita bertadarus tu, pastinya kita kena ada kumpulan tadarus Al-Quran ke, ataupun kalau kita nak perbanyakkan kebacaan Al-Quran secara sendiri ke. Kalau macam saya ni, saya tak boleh nak baca, boleh baca Al-Quran sendiri, tapi lebih baik kalau ada guru yang mendengarnya. So kalau boleh daripada sekarang ni pun kita dah perbetulkan bacaan Al-Quran kita, supaya kita betul-betul faham tajwidnya dan juga mahrajnya, kita betulkan supaya bulan Ramadan nanti insya-Allah lebih
berkualiti lagi bacaan Al-Quran kita dengan tadabbur ni, insyaAllah cari guru-gurunya, maksudnya kita susun jadual kita daripada sekarang lagi lah untuk bulan Ramadan nanti. Dan bulan Ramadan tu kalau boleh kita kurangkan aktiviti kita. Contohnya pekerjaan tu, kalau siapa yang ada kelebihan untuk kalau boleh bulan Ramadan tu tidak bekerja, contohnya, ataupun pada petang tu boleh balik awal ke, supaya petang tu kita boleh fokus beribadah kan. So kalau boleh buat macam tu, sebab kita dah setahun dah kita dah sibuk dengan kita punya duniawi, kita bekerja dan sebagainya. Tapi bulan Ramadan tu kalau boleh, siapa yang ini apa yang Ustaz Ahmad Saudin sampaikanlah kepada kami, maksudnya kalau boleh bulan Ramadan tu, kalau siapa yang antara kita ni ialah bos ke, bagilah kita punya pekerja tu balik awal untuk mereka fokus kepada, contohnya waktu asar ke maghrib tu untuk mereka baca doa ke, untuk mereka membaca apa-apa ratib ke. Jadi insyaAllah kalau kita memudahkan urusan mereka, kita pun akan dapat juga bahagian pahala. Dan juga contohnya kalau boleh sekarang ini kita fokuskan untuk mencari lebih banyak pahala lah. Contoh kalau wanita kan, wanita ni kita tidak sebulan tu kadang-kadang kita dapat berpuasa. Jadi mungkin kita boleh cari juga apa pahala yang perkara fardu yang kita boleh lakukan walaupun mungkin kita tidak boleh berpuasa. Kita bagi makan walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya sebiji kurma berikan kepada mereka. Ataupun kalau kita dapat bagi sampai kenyang, sampai seorang itu kenyang, lagi bagus lagi. Jadi kita kita plan untuk, ataupun macam Ustaz Basir cakap tadi, kita niatkan supaya Ramadan tu nanti kita dapat lakukan perkara tersebut. Kalau boleh pasti ikut kemampuan kita, tapi kalau boleh niatkan tu, mungkin Allah akan beri lebih daripada apa yang kita nak. Jadi kita niatkan saja, rezeki Allah tu datang daripada perkara yang tidak kita jangka-jangka. Jadi kalau kita rasa macam, tapi saya tengah tak cukup duit ni, kerja pun susah, tapi jangan sampai kerana itu kita tak nak niat nak bagi buka puasa pada orang, tak nak niat nak memudahkan pekerjaan orang. Kita niatkan sahaja, insyaAllah Allah akan buka jalan untuk kita. So tahu bulan Ramadan ni ialah bulan yang pintu syurga itu dibuka seluas-luasnya. Dan kita ni pendosa, kita ni banyak sangat dosa, insyaAllah. Banyak sangat yang sampai kalau kita fikirkan balik, kita malu sangat dengan apa dosa yang terlampau banyak. Tapi kita nak masuk syurga Allah, kita nak bersama dengan Rasulullah. Tapi layak kan? Tapi layak ke? Tapi Allah tahu seorang hamba Allah ni fitrahnya macam mana. Jadi insyaAllah kita usaha bulan Ramadan ni kita lakukan yang terbaik, sebab Allah tahu bulan Ramadan ni Allah hadiahkan kepada kita yang memang pendosa ni untuk menebus kita punya kita punya dosa-dosa kita. Jadi jangan sia-siakan, dah tahu dah banyak dosa tapi masih sia-siakan lagi bulan Ramadan. Dan juga di bulan Syaban ni ialah masa untuk kita prepare lah. Alhamdulillah, prepare mind kita, prepare kita punya jadual kita. Kalau apa yang tertunggak, kalau bulan Ramadan nanti mungkin ada banyak pekerjaan yang kita masih perlu lakukan, kalau boleh Syaban ini selesaikan dengan niat supaya bulan Ramadan nanti kita dapat lebih fokuskan kita punya masa untuk beribadah kepada Allah, untuk memberi manfaat kepada Allah, kepada orang lain, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi mungkin itu sahaja untuk masa ini. Allah Alam. Okay, Masya Allah. Diana, penghujung usrah kita, Diana bagikan sebenarnya satu kesimpulan yang cukup lengkap sebenarnya untuk kita. Macam mana kita nak jumpa bulan Ramadan, 15 hari yang berbaki dalam bulan Syaban ni, manfaatkan sebaik-baiknya dengan segala perancangan, dengan segala persiapan. Bukan saja persiapan ilmu, juga masa kita telah dirancang daripada sekarang kan. Maknanya untuk bulan Ramadan ni kena rancang daripada sekarang dah. Bos-bos kalau nak bagi staff balik awal bulan Ramadan ni mesti daripada sekarang juga mereka dah rancang dan sebagainya. Jadi 15 hari bulan Syaban ni dah digunakanlah sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi macam mana Syafiq, kita sempat dah buat kesimpulan untuk Ustaz Bashir ke memang tak sempat dah ni? Kita bagi 1 minit untuk Ustaz Bashir, insya-Allah. 1 minit untuk Ustaz Bashir untuk buat kesimpulan Syaban ini sendiri yang kita boleh gunakan sebaik-baiknya Syaban, sinar Syaban ini. Silakan Ustaz Bashir. Khitamuhu miskun, adalah ayat Al-Quran sebutkan pengakhiran yang cukup indah yang telah diberikan oleh Kak Diana tadi dan disambung oleh Al-Fadhil Ustaz Syabul Qadir juga. Dan kita mengharap mudah-mudahan semua kita pun niat-niat baik masing-masing
ada kapasiti yang tertentu. Kalau dia adalah bos, dia boleh berbuat baik dengan dia punya kedudukannya. Kalau dia adalah seorang pekerja, dia juga ada haknya dalam beribadah kepada Allah. Siapapun kita, setiap daripada kalangan kita, pasti akan ada tempat yang Allah Ta'ala letakkan untuk meraih seberapa banyak mungkin hadiah-hadiah yang ingin Allah Ta'ala berikan pada hari-hari yang berbaki daripada bulan Syaban ini juga, khususnya pada malam pertama Ramadan nanti. Sebagai kesimpulan yang saya nak sebutkan, malam pertama Ramadan nanti jangan sampai kita terlepas, kerana malam pertama Ramadan itu adalah malam yang cukup-cukup mulia, sehingga dalam hadis kata Nabi, Allah Ta'ala akan melihat hamba-hambanya dengan pandangan redha pada malam tersebut, sehingga malam itu dipanggil sebagai Lailatul Nazarah. Malam Allah Ta'ala akan melihat hamba-hambanya. Barang siapa yang dilihat oleh Allah pada malam tersebut, tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala sampai bila-bila. Jadi untuk sampai kepada malam tersebut, sudah pasti bermula daripada saat kita sekarang ini. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan menyebabkan diri kita berada dalam keadaan seperti apa ketika tibanya malam pertama Ramadan, insya-Allah. Alhamdulillah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Ustaz Bashir dan juga Dan Amir, kan, dan masya-Allah kita dapat banyak perkongsian, kan, Syafiq dan bagaimana pada petang ni, alhamdulillah, yang kita boleh jadikan sebagai satu bekalan untuk kita dalam tempoh 15 hari dalam bulan yang mulia ini, 15 hari dalam bulan Syaban yang mulia ini. Jadi mudah-mudahan sinar Syaban itu terus bersinar untuk kita, terus menerangi kita, dan kita dapat mengambil segala cahaya daripada sinar bulan Syaban ini sepanjang-panjang bulan Syaban ini, dan selalu buat countdown untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ada satu perkara yang berlaku kepada satu orang AJK Masjid yang sangat aktif. Setiap hari dia bermesyuarat di masjid pada bulan Syaban ini. Dia berbincang, melatih dan berprogram dan merancang macam-macam program untuk bulan Ramadan. Dan mereka buat itu dan buat ini untuk bulan Ramadan. Bersiap untuk masjid macam-macam pada bulan Ramadan. Persiapan demi persiapan dirancang dan disusun dengan begitu rapi sampailah pada hari terakhir bulan Syaban pada tahun tersebut, 5 minit sebelum masuk maghrib bulan Ramadan itu, kan, Syaban lagi waktu tu, maknanya belum lagi berpuasa, malam tu dah bersiap untuk tarawih yang pertama. 5 minit lagi nak berkumandang azan maghrib, Allah Ta'ala memanggilnya pulang, mencabut nyawanya, ajalnya sampai. Dan saya dimaklumkan oleh JK Masjid, oleh Timbalan Nazir, telefon Ustaz Haji sekian-sekian meninggal 5 minit sebelum maghrib tadi. Dia kata, ya Allah, bagaimana agaknya dia? Ada yang mengatakan, Ustaz, kesian dia Ustaz, tak jumpa dengan bulan Ramadan. Saya katakan tidak. Dengan segala perancangan, segala mesyuarat yang dia telah hadiri, segala persiapan dia untuk bulan Ramadan, melayakkan dia mudah-mudahan mendapat pahala Ramadan yang berlipat ganda, yang begitu banyak dia dah kumpul untuk Ramadan. Kita juga begitu, insya-Allah bersiap untuk Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dah kumpul sebanyak-banyaknya peluang untuk merebut pahala dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi saya pulangkan dulu kepada Syafiq dan juga Datin Mona, silakan. Allahu Akbar. Mona, itu dia kita dapat tahu dari apa yang kita bincangkan sepanjang pertemuan Usrah Nurani pada hari ini, kan Mona. Sama-sama juga kita terus buat ulang kaji, kita refresh, maksudnya kita segarkan kembali tentang hukum-hukum yang kita selalu bertemu dengan Ramadan ni. Nanti ada lagi lah yang bertanya, boleh gosok gigi ke waktu siang hari? Ni lah masa ni lah yang kita terus ingatkan kembali hukum hakamnya yang melibatkan puasa kita, insya-Allah. Semoga apa yang kita ada pada hari ini, semoga terus kukuh kuat niat kita, azam kita, dan juga letakkan nazar kita seperti apa yang dikongsikan oleh rakan Usrah dan juga naqib kita, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan rakan Usrah tu rakan Usrah kecil comelnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita akan mengakhiri Usrah Nurani. Mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Anak saya pun dah minta, dia dah suruh doa-doa. Okay, jadi
InsyaAllah petang ni kita ada doa untuk majlis ilmu dan juga kita gabungkan dengan doa Nisfu Syakban kita insyaAllah seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Bashir tadi. Masih lagi kita ada keberkatan Nisfu Syakban insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dzakar. Ya Allah, berikanlah kepada kami manfaat atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang memberi manfaat untuk kami. Ya Allah, Tuhan kami, fahamkanlah kami dengan sungguh-sungguh. Juga fahamkanlah ahli keluarga kami, kerabat, saudara mara kami pada urusan agama kami. Rabbana waffiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nukfa kulla syar. Ya Allah, berikanlah taufik pada kami dan taufik kepada mereka pada apa yang Engkau redha, baik pada perkataan, perbuatan, biarlah semuanya yang mulia. Warzuqil kulla halalan daima, rezekikanlah segala yang halal secara berterusan. Wa akhilla atqiya ulama, kurniakanlah kami teman-teman yang rapat di kalangan para orang yang bertakwa serta para ulama, agar kami mendapat kebaikan dan tercegah daripada segala keburukan. Ya Allah, Tuhan kami, pemilik nikmat, tiada yang mampu memberi nikmat kepada Engkau ya Allah, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, Engkaulah pemilik kekayaan dan pemberi nikmat. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau. Engkaulah tempat bersandar dan kepada Engkaulah tempat berlindung yang aman bagi orang yang sedang dalam ketakutan. Ya Allah, sekiranya Engkau telah menulis untuk kami pada buku catatan amalan kami di kalangan orang yang tidak beruntung atau tertutup antara kami daripada kurnia-Mu, atau kami di kalangan orang yang disempitkan dalam hal memperoleh rezeki, maka kami memohon dengan keagungan rahmat-Mu, hapuskanlah kesengsaraan kami. Dengan tertutupnya rahmat-Mu ya Allah, jauh dan juga yang menyebabkan terjauhnya kami daripada kurniaan-Mu ya Allah, disempitkan rezeki kami ya Allah, maka tetapkanlah kami di dalam buku catatan amalan kami sebagai orang yang beruntung, yang mudah mendapatkan rezeki, selalu mendapatkan petunjuk dalam menjalankan amal kebaikan. Sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah yang hak, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran yang diturunkan kepada Rasul-Mu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendakinya, dan di sinilah terdapat umul kitab. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat kemuliaan-Mu yang agung pada nisfu Sya'ban yang mulia ini, saat Engkau tetapkan dan Engkau ubah sesuatu, maka kami mohon dijauhkan daripada semua bencana, baik yang kami tahu maupun yang kami tidak ketahui. Engkaulah yang Maha mengetahui segala perkara. Kami memohon mengharapkan limpah rahmat-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada naqib kita Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jafri atas pimpinan Usrah Nurani pada hari ini, dan juga bersama dengan rakan usrah kita Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari dan Kak Diana kita yang maklumkan sebentar tadi ada urusan seketika, tapi insyaAllah apa yang beliau bersama kita kan Mona, dan juga tetamu rakan usrah kita bersama, inilah ruang peluang untuk dapatkan lagi perkongsian yang bermanfaat yang akan juga memberikan intipati kebaikan, panduan untuk kita semua insyaAllah. Semoga akan beroleh lagi kebaikan untuk pertemuan kita pada kali ini. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk waktu ini mengakhiri Usrah Nurani bersama tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Syed Abdul Qadir bersama dengan rakan usrah ciliknya, termasuk Ustaz Bashir pun. Rakan usrah cilik pun ada kat situ. InsyaAllah apa yang kita boleh bawakan di sini semoga akan dapat kebaikan untuk rakan usrah kita di luar sana juga insyaAllah. Okay? Dan jangan lupa kita ada ulangan rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi, dan anda boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube IKIM untuk mendapatkan
lagi manfaatnya, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih kepada para pendengar yang komen dan share di FB Live IKIM FM dan di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda, selamat berhujung minggu, selamat berbuka puasa, insyaAllah yang berpuasa sunat untuk 15 Syaban pada petang ini. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kala malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini pergi membasuh diri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaran-Mu. Bagaimana penerimaan-Mu dikala mendengar pengaduanku? Ku yakin Kau tak mungkiri, dalam wahyu yang Kau nuzulkan Kau berjanji menerima pengaduanku, dan Kau berjanji sudi mengampunkanku dari segala dosa yang kulakukan. Ampunan-Mu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunan-Mu Tuhan, bukan tidak redha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Dikala malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini pergi membasuh diri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaran-Mu. Ampunan-Mu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada
nanti di sana. Berhamba kembali nanti di sana. Berhamba kembali nanti di sana. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terlalu sering membuatmu kecewa. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali. Dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu, betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali. Dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu, betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Tawaran pakej
Periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Perbanyakkanlah amalan mulia. IKIM akan melancarkan 2 buah buku baharu, Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa. Antara isu yang dikupas adalah kesihatan, akhlak manusia, disiplin, kekuatan rohani dan jasmani, pelbagai iktibar yang boleh kita pelajari. Potongan harga 20% untuk sebuah buku dan potongan harga 40% bagi pembelian kedua-dua buku. Lepas segera. Promosi ini sah sehingga 2 April 2022 saja. Hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400, 011-5769-5400 atau layari www.ikimniaga.my untuk maklumat lanjut. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Begitu enak mentegak kacan bagai menambal retak-retak hati yang luka. Segelas air putih tak mampu menjernihkan rasa kecewa semalam yang masih belum beredar. Namun aku cuba mengukir senyuman di bibir kerana tak mungkin mampu ketawa. Ada cerita duka jelas terpancar di wajahku. Saat itu ku bagaikan hilang arah, gelora di minda. Masa mudaku terus menduga. Kemelutlah ku kata, penuh silap dan salah. Seringnya aku menurut rasa. Engkau menggoda, cinta mendebar jiwa. Dapatkah aku cari butiranmu tiara suci? Sebalik biasan kaca roda dosa menguji. Mudah, tak pernah ku mengalah. Mudah, takkan selamanya. Mungkinkah ku kecapi kemaafan hakiki daripada mereka insan yang pernah ku sakiti. Harus ku teruskan langkah ini kerana esok menanti masa muda kan pergi, takkan ku berpaling lagi. Cinta engkau menggoda, cinta mendebar jiwa. Dapatkah aku cari butiranmu tiara suci? Sebalik biasan kaca roda dosa menguji. Mudah, tak pernah ku mengalah. Mudah, takkan selamanya. Mungkinkah ku kecapi kemaafan hakiki daripada mereka insan yang pernah ku sakiti. Cinta engkau menggoda, cinta mendebar jiwa. Dapatkah aku cari butiranmu tiara suci?
Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Emporia Islam. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Sebagai menghargai Hari Ulang Tahun IKIM ke-30, IKIM menawarkan cawangan istimewa buku-buku produk terbitan IKIM, pelbagai combo buku yang menarik serta percuma CD dan DVD untuk anda semua. Macam mana kalau nak? Layari www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Untuk bantuan, hubungi 011-5769-5400. 011-5769-5400. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia. Sebelum meninggal dunia, dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Emporia Islami. Aku ibarat daun yang berbau dihembus angin yang sayup memeluk, mengharapkan jatuh di atas dedaunan yang berhimpun. Di balik mega ku harap bersinar terang mendamaikan jiwa, menuntun kasih menata cinta buat selamanya. Suluhkan cahayamu di dalam gelapnya mataku, hidupkan kembali jiwaku yang rebah tersungkur. Jelaskan semula segala antara cinta dan gairah. Tinggalkan sengsara mencengkam semula sadar. Balik mega ku harap bersinar terang mendamaikan jiwa, untuk kasih menata cintanya buat selamanya. Suluhkan cahayamu di dalam gelapnya mataku, hidupkan kembali
inspirasi, inforia, Islami. Semuanya di IKIM. Kapsul Masa. Pada 8 Februari dalam tahun 2009, Bank Negara telah melancarkan duit shilling peringatan sempena ulang tahun ke-50 bank tersebut. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Kuala Lumpur. Shilling yang dilancarkan itu dalam 3 spesifikasi khas, iaitu shilling peringatan emas, shilling peringatan perak dan shilling peringatan tidak diedarkan emas Nordik bersinar. Shilling peringatan emas mempunyai nilai muka RM50 dan dijual pada harga RM1,250 sekeping. Shilling peringatan perak pula mempunyai nilai muka RM10